A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bacakan doa sama-sama, boleh ya? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, kami mohon berlindung daripada-Mu daripada gangguan syaitan yang direjam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi-Mu ya Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad yang mulia, ke atas para sahabat dan ahli keluarga sekaliannya ya Allah. Allahumma inna innaka ta'lam. Allahumma inna duha'uka. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah duha-Mu. Wal baha'a baha'uka. Keagungan itu adalah keagungan-Mu. Wal quwwata quwwatuka. Segala kekuatan itu adalah kekuatan-Mu. Wal qudrata qudratuka. Dan segala kudrat itu adalah kudrat-Mu. Wal ismata ismatuka. Dan segala kesucian itu adalah kesucian-Mu. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa'anzilhu. Ya Allah, sekiranya rizki kami di langit, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhriju. Sekiranya rizki kami di dalam perut bumi, maka keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqarhibhu. Sekiranya ia jauh, maka dekatkanlah. Wa in kana mu'assaran fayasirhu. Sekiranya rezeki itu sukar, sempit, maka permudahkan, lapangkanlah untuk kami. Wa in kana haraman fatahhirhu. Sekiranya rezeki itu haram, maka gantikanlah dengan yang halal, yang suci, yang bersih ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Razak, yang Maha memiliki rezeki, yang Maha penyayang, yang Maha mengetahui, yang Maha pengasih, yang Maha pemurah ya Allah. Ya Ghani, yang Mughni, yang Maha kaya dan memberikan kekayaan. Ya Allah, ya Basit, yang Maha melapangkan ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah kami rezeki menjadi hamba-Mu yang saleh ya Allah. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sentiasa, orang-orang yang saleh ya Allah. Ya Allah, rizkikan kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, rizkikan kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang baik, yang mengikuti sunnah Nabi, yang menyambung perjuangan Nabi ya Allah dalam kadar kemampuan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa memenangkan agama-Mu ya Allah di tempat yang tertinggi. Jika kami tidak mampu ya Allah, pilihlah kami di kalangan yang bersama-sama dengan mereka yang memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Jika tidak mampu juga kerana lemahnya iman kami ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang yang mendoakan para pejuang agama-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kami tidak berbuat apa-apa untuk agama ini. Jangan sampai ya Allah kami tidak merasa apa-apa ya Allah saat melihat agama ini semakin direndahkan oleh umat Islam sendiri. Saat umat Islam sendiri tidak yakin bahawasanya Islam itu boleh memimpin. Saat umat Islam hari ini, bahkan pemimpin Islam sendiri malu untuk mengatakan dan menyebut tentang Islam, merasakan rendah martabat apabila menggunakan perkataan Islam. Di saat ramai pemimpin Islam sendiri tidak merasakan kehebatan Islam itu. Bahkan di hadapan kaum musyrikin, mereka mengelakkan untuk menyebut perkataan Islam. Sedangkan ya Allah, firman-Mu telah menyebutkan secara jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli
walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutuskan Nabi Muhammad sebagai Rasul dengan hidayah petunjuk dan dengan sebuah agama yang sempurna. Liyuzhirahu, untuk mengalahkan, untuk dimenangkan, ala dini kulli, di atas sekalian agama-agama yang lain, di atas sekalian ideologi, fahaman ya Allah, prinsip. Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh kaum musyrikun. Hari ini ya Allah, kami diuji dengan pemimpin yang tunduk kepada kaum musyrikin ya Allah. Al-kafirun tunduk kerana kuasa, kerana kedudukan, kerana mereka telah pun dibeli dengan harta benda ya Allah, dengan dunia. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, pintu hati para pemimpin kami, pintu hati umat Islam ya Allah. Kami sedang menghadapi saat getir ya Allah, saat memilih pemimpin ya Allah. Pimpinlah seluruh rakyat Malaysia ya Allah, umat Nabi Muhammad ini ya Allah, umat Islam ya Allah, untuk dapat membuat keputusan yang terbaik, mengangkat pemimpin yang tegas dalam mempertahankan agamamu ya Allah. Ya Allah, sekiranya para pemimpin meninggalkan agamamu dalam benar-benar mempertahankan, maka kami tahu ya Allah, Engkau juga akan meninggalkan kami. Namun sekiranya seluruh manusia meninggalkan para pemimpin yang bertegas untuk mempertabatkan Islam, memperkenalkan Islam, meyakini kepada bukan Islam, bahawa Islam ini agama rahmah, Islam ini akan memberikan kebaikan kepada seluruh manusia, tak kira Islam ataupun tidak, tetap terus memperkenalkan Islam, satu cara hidup. Islam mempunyai undang-undang untuk seluruh manusia, termasuk bukan Islam ya Allah. Walaupun saat itu ditinggalkan oleh manusia, tetapi Engkau tidak akan meninggalkan golongan ini ya Allah. Maka bantu kami untuk kekal istiqamah bersama dengan para pejuang agamamu dalam bidang dakwah dan juga dalam bidang pemerintahan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, generasi muda hari ini ya Allah begitu keliru ya Allah dengan ujian, fitnah dan cabaran yang datang daripada media sosial ya Allah. Maka berikanlah kami ya Allah mampu membimbing diri kami dan orang-orang muda ya Allah, remaja ya Allah, untuk berfikir dengan akal, bukan mengikut apa yang paling popular, apa yang paling mempengaruh ya Allah. Ya Allah, rizkikan kami ya Allah pemimpin yang beriman dan bertakwa ya Allah. Kami rindukan pimpinan dengan Al-Quran dan juga dengan sunnah Nabi ya Allah. Ya Allah, kami ingin negara Malaysia yang kami cintai ini ya Allah, sebuah negara yang Engkau sebutkan di dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, sebuah negara yang baik, yang dilimpahkan rizki melimpah ruah ya Allah, dan diampunkan dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, kami memperjuangkan syurga-Mu untuk keluarga kami, untuk qaryah, untuk negeri, bahkan untuk negara kami ya Allah. Kami ingin masuk syurga senegara ya Allah, seluruh umat Islam masuk syurga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, rizkikan kami menjadi anak yang baik buat ibu bapa kami. Rizkikan kami menjadi isteri yang salihah, sabar dan redha ya Allah. Suami yang saleh yang memimpin keluarga ya Allah dengan amanah. Rizkikan kami menjadi ibu bapa yang misali, yang boleh jadi contoh kepada anak-anak. Bukan sehingga anak kami tidak mahu menjadi seperti kami. Jangan sampai anak-anak kami menjadikan kami contoh yang buruk, yang mereka tidak inginkan untuk jadi ya Allah. Tapi jadikanlah kami contoh yang baik, sehingga anak-anak menjadikan kami contoh untuk diikuti ya Allah. Ya Allah, tutuplah aib kami walaupun di hadapan anak-anak kami. Tutuplah aib kami ya Allah di hadapan para manusia ya Allah. Dan kami serahkan kepadamu ya Allah untuk menilai dan untuk mengampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah rizki zuriat keturunan yang saleh dan salihah, dan rizki pasangan bagi yang belum bernikah dan berkahwin ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ada di kalangan kami yang hidupnya susah, hidupnya sempit ya Allah. Maka lapangkanlah rizki ya Allah, murahkanlah rizki, luaskanlah rizki,
Berikanlah rezeki seumpama air zam-zam yang tidak pernah putus mengalir, ya Allah. Kurniakanlah kami rezeki yang barakah, harta benda yang barakah, kenderaan, rumah dan segalanya barakah, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, satu rezeki yang tidak layak kami minta, yang tidak layak untuk kami angan-angankan, ya Allah. Namun kepadamu lah tempat kami meminta, dan Engkaulah Tuhan yang Wahhab, yang Maha Memberi, Ya Sami' yang Maha Mendengar, Ya Basir yang melihat sehingga ke dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Mujib, yang Maha memakbulkan permintaan hamba-Mu. Maka pandanglah hamba-Mu pada saat ini dengan pandangan rahmat dan belas kasihan-Mu, ya Allah. Kami memohon rezeki, ya Allah, syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Kami mohon syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Walaupun kami tidak layak, langsung tidak layak, bahkan syurga paling rendah pun kami tidak layak. Bahkan mencium bau syurga pun kami tidak layak. Dengan dosa yang begitu banyak, dengan banyak keputusan dan tindakan yang tidak berpandukan hidayah dan petunjuk-Mu. Ya Allah, dengan perkataan yang keluar daripada lidah kami, yang melalaikan, yang banyak berunsur-unsur perkara yang maksiat kepada-Mu, ya Allah. Mata kami, telinga kami, tangan dan kaki kami yang selalu melakukan dosa dan maksiat, ya Allah. Manakala amalan kami pula sangatlah sedikit, ya Allah, sangatlah sedikit. Solat kami sangat sekejap, bacaan Al-Quran kami sangat sedikit. Tapi kami mempunyai angan-angan untuk ke syurga-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak layak, ya Allah. Namun kami yakin, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah, belas kasihan-Mu terhadap kami. Lalu kami tetap meminta, ya Allah, Allahumma ja'alna, ya Allah, golongkanlah kami min ahli jannatil firdaus, di kalangan ahli syurga Firdaus, bi ghairi hisab wa ghairi azab, tanpa dihisab, tanpa diazab. Wala taj'alna min ahli nar, janganlah golongkan kami di kalangan ahli neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, rizkikan kami, ya Allah, dikurniakan sahabat-sahabat yang baik, yang mendorong dan membawa kami dekat dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami menikmati bahagia di dunia, dalam redha-Mu, dalam rahmat-Mu, dalam keberkatan-Mu, ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami, ya Allah, merasai kenikmatan hidup yang bahagia di alam barzah-Mu, dan kenikmatan hidup di mahsyar-Mu, dan berakhir di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma takhtim alaina, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah, wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, kurniakanlah kami, rizkikan kami, ya Allah, kematian yang baik, dan jauhlah kami daripada kematian yang buruk. Kurniakanlah kami kematian saat kami melakukan ketaatan kepadamu, saat kami sedang solat, ya Allah. Saat kami nak tidur pada waktu malam, kami berfikir-fikir, ya Allah, jika Engkau, ya Allah, mengambil nyawa kami, di manakah tempat kami, ya Allah? Jika saat ini Engkau mengambil nyawa kami, jika hari ini Engkau mengambil nyawa kami, di manakah tempat kami, ya Allah? Bersama dengan orang-orang yang soleh, atau bersama dengan orang ahli solat, ataupun dengan ahli sabar, ataupun bersama dengan ahli zikir, ahli puasa, ahli sedekah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Adakah kami di kalangan ahli maksiat, ahli yang kufur dengan nikmat-Mu, ahli yang keluh kesah, ya Allah? Maka, ya Allah, kami memang takut dengan kematian. Tidak ada yang lebih ditakuti melainkan kematian sendiri, ya Allah. Namun kami alpa dan lalai daripada membuat persiapan akan kematian, ya Allah. Maka berikanlah kami hati yang mengingati mati dan buat persiapan untuk mati, ya Allah. Agar maksiat boleh terhenti dengan mengingati mati, ya Allah. Agar kami kuat untuk berjuang mendapat syurga-Mu. Agar kami istiqamah dengan amal soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami, rizkikan kami hati yang mempunyai halawatul iman, kemanisan iman saat kami melakukan ibadah. Saat kami solat, kurniakanlah kami, ya Allah, rasa khusyuk, rasa tenang, rasa bahagia. Bahkan solat itu menyelesaikan segala masalah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah solat itu sebagai pencegah daripada maksiat, ya Allah. Jadikanlah solat itu pengikat kasih, pengikat cinta, menyulam cinta antara ku dengan-Mu, ya Allah. Antara kami dengan-Mu, ya Allah.
Ya Allah, jadikan Al-Quran itu, ya Allah, simpulan kasih denganmu, ya Allah. Jadikanlah hadis Nabi-Mu ini sebagai simpulan kasih dengan Nabi-Mu dan selawat kepada Nabi-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kehidupan di dunia ini baik, bahagia, tenang, ya Allah. Wala taj'alna min ahlin nar. Wa qina azaban nar, dan jalah kami daripada azab api neraka. Wa qina azabal mahsyar, jalah kami daripada azab pada mahsyar. Wa qina azabal qabr, jalah kami daripada azab kubur, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati. Allahumma inna na'udzubika. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripadamu daripada azab kubur dan azab api neraka jahannam. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripadamu daripada fitnah hidup dan fitnah kematian. Wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal, dan kami mohon perlindungan daripadamu daripada fitnah kejahatan dajjal dan segala kuncu-kuncunya, ya Allah, dan segala dajjal dan fitnah-fitnah kecil dan fitnah besar akhir zaman, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah bil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, kesihatan saya juga bertambah baik, syukur. Semalam diserang vertigo, kesannya sampai malam, dan Alhamdulillah malam tadi walaupun lewat tidur, dalam pukul 2 lebih juga tidur malam tadi. Yelah, balik daripada program dah pukul 12.30 macam tu kan, daripada KL. Begitu begini, tengok-tengok dekat pukul 2 pagi. Tapi Alhamdulillah, Allah berikan kesihatan dan kecergasan kembali. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sahabat-sahabat yang saya kasih, yang saya sayangi kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang terbina di antara kita bukan kerana dunia. Kalau kerana dunia, telah lama kita berputus cinta. Tapi kita berkumpul di dalam majlis setiap pagi ini kerana Allah, kerana Rasulullah. Maka Allah pelihara perasaan kita. Walaupun ada ketika kita rasa kurang senang, kalian mungkin ada ketika kurang setuju, kurang senang dengan saya, tetapi kita tetap diikat kembali. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hari ini hari Rabu. Besok kami pun akan bertolak balik ke Terengganu. Masya Allah, dapat hari Jumaat satu hari dengan ibu. Kemudian pada hari Sabtu kita akan memperjuangkan satu tugas dan tanggungjawab yang sangat penting. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini merupakan siri kuliah Riyadhus Salihin yang ke Riyadhus Salihin siri yang ke 200. Siapa yang tahu hari ini siri yang ke berapa? 216. Are you sure? Ilmu ke-28. Manusia ilmu siri ke-28. 228 lah. Sebenarnya yang tu je lah. Itulah. Dia tak ada beza. Majlis ilmu siri yang ke 228. Masya Allah. Hari ini siri yang ke 200. Oh, ada yang tulis 227 ya. Okey. Oh, 227 ya. Ada yang 218. Okey, tak apa. Saya ikut apa yang cik suami sebut. Terima kasih cik suami. Hari ini siri yang ke 228 untuk majlis ilmu kita. Seperti biasa, kita akan bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Riyadhus Salihin. Nama kita ini Taman Orang Soleh. Namanya Taman Orang Soleh, disusun oleh Imam Nawawi. Masya Allah, Allahu Akbar. Baik. Muslimin muslimat yang dikasihi, yang dirahmati Allah sekalian, kita akan bacakan hadis pada hari ini, dan hadis ni pendek saja. Jadi saya baca, tuan-puan ikut. Boleh ya? Saya baca, tuan-puan ikut.
pendek sahaja tetapi ia mengandungi makna yang begitu mendalam. Masya Allah, hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Masya Allah, muslimin muslimat bersedia ya. Hari ini kuliah kita, majlis ilmu kita siri yang ke-228. Masya Allah, kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin oleh Imam Nawawi. Seperti biasa, saya akan sebutkan nombor hadis. Hadis yang ke-127 dalam susunan kitab Riyadhus Salihin, dan ia merupakan hadis yang ke-11 dalam bab ke-13. Kalau buku dan kitab yang sama seperti saya ni, anda boleh buka muka surat 131. 131. Kalau anda mempunyai kitab Riyadhus Salihin yang versi berbeza, anda hanya perlu mencari hadis yang ke-127 dalam susunan kitab Riyadhus Salihin, dan ia merupakan hadis yang ke-11. Sebab kedudukan ataupun nombor hadis semuanya sama walaupun kitab berbeza. Yang penting nama kitab samalah, iaitu Riyadhus Salihin. Maksudnya taman orang soleh. Kita nak jadi orang soleh, kena berada di taman orang soleh. Kita bukan boleh mengaku kita orang soleh, tetapi kita boleh berusaha untuk jadi orang soleh dengan berada bersama di taman orang soleh. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Baik, kita akan baca sama-sama hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat boleh ikut walaupun anda sedang drive ke, sedang di mana-mana saja, sedang masak ke, sedang ngemas ke. Mulut tu berhenti sekejap buat kerja. Kalau drive jangan berhenti pula ya. Maksudnya mulut tu ikut sekejap supaya kita dapat barakah menyebutkan dengan lidah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'zil muslimin. Rawahu Muslim. Subhanallah, Allahu Akbar. Hadis ini sangat kena dengan situasi sekarang. Sangat-sangat kena dengan situasi sekarang. Hadis ini telah memberikan kita satu ilmu yang kita boleh praktikkan terus pada musim-musim sekarang. Apa musim sekarang? Musim hujan. Kadang hujan itu lebat, kadang hujan itu bersama dengan ribut. Hujan yang lebat berterusan dan ribut boleh menyebabkan banyak pokok-pokok tumbang ataupun ranting pokok berguguran. Betul atau tidak? Berguguran di atas jalan. Sama ada jalan besar, jalan kecil ataupun jalan dalam taman. Perhatikan hadis ini, sahabat-sahabat semua. Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Nabi SAW sabdanya, sungguh saya telah melihat seseorang yang bersukaria di syurga lantaran pernah memotong sebuah pohon di tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Muslimin muslimat, ini hadis sahih riwayat Muslim. Nabi sebut apa? Laqad, sungguh. Nabi bersabda, sesungguhnya saya telah melihat seseorang yang bersukaria di syurga. Bersukaria, Nabi sebut sedang bergembira, sedang berbahagia, sedang bersukaria di syurga. Lantaran dia pernah memotong sebuah pohon, ikutlah ranting ke apa, di tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Subhanallah, Allahu Akbar. Di dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan, ini dalam hadis yang lain menyebutkan, suatu ketika ada seorang lelaki berjalan melalui sebuah dahan pohon yang melintang di tengah jalan. Kemudian ia berkata, demi Allah, sungguh dahan pohon ini akan aku singkirkan dari jalanan kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka. Lantas lelaki tersebut dimasukkan ke dalam syurga. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, ini hadis yang lain pula, suatu ketika ada seorang lelaki yang berjalan di jalan. Ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut. Lalu ia menyingkirkannya.
Allah berterima kasih kepada orang tersebut dan memberikan ampunan kepadanya. Allahu Akbar. Jadi, muslimin muslimat, ada 3 hadis. Semuanya hadis yang sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim, yang menceritakan salah satu keadaan yang menyebabkan seseorang itu diampuni Allah, lalu diberikan rahmat, lalu dimasukkan ke dalam syurga, iaitu golongan ataupun mereka seseorang, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang apabila melihat sesuatu yang menghalang jalan, sama ada pokok ke apa sajalah, lalu dia menyingkirkannya, sama ada dia letak tepi ataupun dia buang di tempat yang sepatutnya, maka asbab itu datangnya rahmat Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, musim-musim sekarang ada ranting jatuh di atas jalan. Ramainya kita bila nampak ranting ataupun dahan yang jatuh, contoh ini dahan, kita bawa kereta, apa yang kita buat? Kita akan kona, kita teruskan perjalanan. Betul atau tidak? Subhanallah. Sebab apa? Kita nak cepat, kita ada urusan, kita sekian-sekian. Tapi setelah kita mendengarkan hadis ini, yang menjadi sebab seseorang itu diampunkan dan dimasukkan ke dalam syurga, apa yang kita akan buat selepas ini ialah, kita nampak ada ranting, kita pun kata, abang berhentilah sekejap, depan tu tempat yang selamat. Kita pun jangan berhenti terus sini, kan habislah aksiden belakang, kan? Tapi berhentilah tempat yang selamat, mungkin parking sikit sebelah sini, kita pun jalan kaki alih ranting ni ke tepi. Nak angkut sekali tak boleh, besar contohnya, kan? Tak sesuai dengan kereta kita, dengan motor ke apa, maka alihkan ke tepi. Tuan-puan dimati Allah sekalian, memanglah boleh jadi tak ada pun orang ambil gambar, ambil video, mulanya orang ni, hebatnya dia sanggup berhenti. Muslimin muslimat, ini zaman viral, bahkan hampir setiap benda nak viral, setiap kebaikan nak viral. Tuan-puan sekalian, kita alih. Allah perhatikan kita. Ya Allah, hamba-Ku ini, Allah perhatikan perbuatan kita. Manusia tak tahu. Selepas itu ada banyak kereta yang lalu, mungkin ratus yang lalu hari tu, mungkin 1000 yang lalu hari tu, dan semua yang lalu tidak tahu pun sebenarnya pada jalan itu ada ranting yang jatuh. Sebenarnya pada jalan yang mereka selesa lalu itu telah ada seseorang yang telah membuang halangan di jalan. Dia dapat pahala yang begitu banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bersyukur kepada Allah kerana Allah hadirkan kita pada hari ini. Lalu kita membacakan satu hadis Nabi yang mengangkat satu perbuatan yang dianggap remeh dan kecil oleh kita, tetapi rupanya dipandang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tak akan masuk syurga tanpa rahmat Allah. Namun untuk dapat rahmat Allah mesti dengan amal soleh. Amal ibadah atau amal soleh. Perbuatan tadi amal soleh. Amal soleh, amal kebaikan. Amal ibadah kita tahulah, yang kita nampak memang ibadah. Puasanya, zakatnya, solatnya, sedekahnya, zikirnya, itu amal ibadah. Amal ibadah dan amal soleh adalah perantaraan untuk dapat rahmat Allah. Dengan ibadah kita, walaupun tanpa henti, takkan memasukkan kita ke syurga. Namun kerana ibadah itu mendatangkan rahmat Allah, kita tetap teguh istiqamah melakukan ibadah sebanyaknya. Dan kita istiqamah menjadikan pekerjaan kita setiap hari ini sebagai ibadah. Bila kita ikat sebagai ibadah, apa yang kita perlu buat? Sabar, bersangka baik, bertahan, sentiasa berdoa bila saat susah, saat sedih, saat sempit. Kita boleh mengeluh, tapi apa yang kita dapat daripada keluhan? Lebih baik gantikan keluhan dengan doa. Kita boleh mengeluh, apalah bos ni, entah apa-apalah, boleh je mengeluh. Tapi tukar dengan doa, ya Allah mudahkanlah, ya Allah berilah sabar kepada bosku ini, ya Allah. Ya Allah mudahkanlah urusanku dalam melaksanakan, memahami dan melaksanakan apalah yang majikan suruh ni. Keluh diganti dengan doa. Seorang isteri nak ngeluhkan suami kan, abang ni dah berapa ribu juta kali dah cakap, stoken ni jangan gulung-gulung. Ish abang ni, kenapalah ish abang ni. Nak keluhkan anak, banyak benda kita nak keluh.
Tapi sekali-sekala kalau dapat semuanya lagi bagus. Kita gantikan dengan doa. Ya Allah, suamiku ni ya Allah, gulung lagi stoken ya Allah. Bagilah kesedaran ya Allah, kan anak-anak pun ikut ya Allah. Lepas tu tengok stoken anak. Ya Allah, betul lah anak-anak pun ikut digulung-gulung stoken. Ada celah kereta letak, ada celah pasu letak, ada celah almari letak. Masya Allah, kita boleh mengeluh. Bukan maksud saya, mengeluh tak semestinya berdosa. Mengeluh tak semestinya sekian-sekian. Dia bukanlah dosa. Itu menunjukkan sifat manusia. Kita keluh kesah. Subhanallah. Tapi sekali-sekala, tapi kau dapat selalu lagi baik. Doa. Ya Allah, jadilah suamiku suami yang rajin ya Allah. Dah tak dah gulung-gulung ni ya Allah. Sabar je lah ya Allah, jadikan aku isteri yang sabar. Ya Allah, anak pun sama ikut ya Allah. Jadikanlah anak berhentilah ikut. Biarlah anak boleh mencontohi perbuatan yang lebih baik ya Allah. Janganlah anak ikut benda yang tak elok ni. Doa terus kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Rupanya bila kita set dalam minda kita, keluhan tu kepada doa. Ni contoh jalan jam. Kita boleh keluh, ya Allah jam lagi. Apalah KL. Malam tadi daripada balik pukul 11 lebih kan. Bertolak tu daripada masjid tu dekat pukul 12 sebab buat program memang dah siap pukul 10. Tapi saya menyantuni orang yang nak jumpa, nak salam sampai pukul 12. Keluar tu dekat pukul 12 tu daripada masjid Kampung Baru tu. Ya Allah, malam macam siang. Penuh kereta. Saya tanya berapa kali yang bawa kereta. Pukul berapa ni? Pukul 11.40. Kan ada staff yang tolong bawa. 11.40 boleh jam macam ni. Penuh macam ni atas jalan. Dahsyat tuan-puan sekalian. Dahsyat. Bukan bangga ya. Tak bangga sikit pun. Dahsyat. Astaghfirullahalazim. Macam-macam lah. Lepas tu kan. Bila kita apa ni. Kita boleh je mengeluh. Ya Allah. Dah lah nak balik. Dah lah penat dah ni. Mengeluh boleh. Jam mengeluh. Maksudnya kita ada pilihan. Tapi tukar pada doa. Ya Allah, pemudahkanlah perjalanan ni ya Allah. Walaupun jam. Bilirkanlah kelancaran. Ya Allah, sampaikanlah kami ya Allah. Lapangkanlah perjalanan kami ini agar dapat sampai dengan selamat dan cepat ya Allah. Keluh tukar pada doa. Keluh tukar pada doa. Penat kan? Penatlah. Tak cukup rehat lah. Asyik ni. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan ya Allah. Kuat. Ya Allah, kuat. Ya Allah, bagi kekuatan. Tukar keluh kepada doa. Tuan-puan sekalian, ini bukan nak memuja dan memuji orang bukan Islam. Tapi saya nak cerita pengalaman sikit je ni. Kita pun dah habis dah kupas tentang hadis ni. Masya Allah. Ketika kami duduk meninggal pula. Kami tinggal dalam lebih kurang 2 tahun lebih di Brisbane, Australia. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bukan pernah satu ketika. Bila kami sampai, saya terkejut bila pukul 8 malam. 8 malam tu dah sunyi dah. Bukannya kampung, bukan kawasan kami duduk. Bandar pun dah sunyi. Bandar sunyi. Rupanya supermarket di sana lepas isyak dah tutup. Lepas isyak ya cik. Macam kalau isyak sana pukul 8 tu dah tutup. Ataupun sebelum isyak. Kedai-kedai, supermarket, hypermarket, mall-mall, mega mall ke semua tutup. Kalau masuk bandar tu pukul 8 malam tu, yelah maksudnya, contohnya waktu malam pun sama pukul 7. Pukul 8 malam, 1 jam masuk malam tu, bandar tu dah sunyi. Saya terkejut. Sajalah kan, pergi pusing-pusing bandar. Sunyi, gelap. Hanya ada beberapa restoran saja yang dibuka, itu pun restoran tak boleh lewat sangat. Jika ada remaja yang berpeleseran, bawah umur 18 tahun, ibu bapa akan dikenakan hukuman. Sebab itu kami tak nampak ada budak-budak remaja Mak Saleh lepak. Tak nampak. Remaja Mak Saleh lepak tepi jalan ke, lepak kat kedai ke. Umur remaja 18 tahun ke bawah ada tanggungjawab ibu bapa. Polis duduk round je. Jumpa remaja, minta IC, cek. Dihubungi ibu bapa jika di bawah umur 18 tahun. Sana memang ada pub yang beroperasi sampai lewat malam. Tapi ada polis yang jaga depan pub tersebut. Dia cek IC, cukup umur dibenarkan masuk. Lepas tu bila keluar mabuk, dia tidak akan dibenarkan bawa kereta, mesti ambil Grab untuk balik.
Walaupun ada kereta, kita tinggal je lah tempat parking. Tak dibenarkan. Encik suami, mula-mula kita sampai, kita confuse dengan jalan kan. Kita ada confuse lah sebab kita tak biasa lagi jalan. So kadang-kadang kita jalan macam ni sikit. Nak pergi sini, nak pergi sini. Kalau dia nampak je, polis nampak sebab kamera semua banyak kan. Bila polis nampak kita jalan macam gerak-gerak macam ni, dan kami pun pernah, terus bunyi siren daripada belakang, suruh kita berhenti tepi jalan. Lepas tu, saya pun bawa juga kereta kat sana. Kadang kita confuse kan. Saya kadang pelik, polis diorang ni ramai sungguh lah. Lepas tu, dia suruh nganga. Lepas tu dia masukkan alat untuk mengesan kadar alkohol. Dia kata bimbang kamu mabuk sebab nampak jalan macam orang mabuk. Lepas tu bila check, kita pun jelaskan saya confuse jalan, dia lepas. Begitu caranya mereka menjaga keselamatan. Cuma yang kami terkejut, malam di sana mati. Bukan macam di negara Islam Malaysia kita ni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, siang adalah waktu kamu keluar mencari rezeki. Dan malam adalah waktunya untuk kamu berehat dan beribadah kepada Allah. Bila lewat malam, kan pergi lepak, pergi makan, pukul 1-2 baru balik, pukul berapa tidur, pukul berapa subuh. Bangun tak qiyamul lail. Subhanallah, bangun tak tahajud. Ramai mana disebabkan tidur lewat kerana bersukaria, kerana gathering-gathering lah, temu-temu lah, meeting-meeting lah, subuh tak terjaga. Na'udzubillah min zalik. Mencari dunia dengan kemurkaan pemilik dunia. Mencari dunia, mengejar dunia dengan kemurkaan pemilik dunia. Allah bagi, sebab orang kafir pun Allah bagi dunia, yang berusaha pun Allah bagi. Tak kira lah yang semayang tak semayang, orang kafir yang sembah berhala pun Allah bagi. Tetapi dalam kemurkaan Allah, ada orang mencari dunia tapi dengan redha dan rahman Allah. Walaupun dia cari tidak sekuat orang yang tadi tu, tetapi Allah boleh beri melimpah ruah dengan keberkatan, dengan berganda-ganda daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Sebab itulah ada lagu kan, pada siang hari seperti singa. Lagu tu macam mana? Orang berjuang tu, sunnah orang berjuang. Kejap kita tengok. Sunnah orang berjuang. Kita tak boleh nak buka sebab kalau saya buka je lagu ni, tapi lagu ni tak ada copyright kot. Ada. Kalau ada copyright, live ni terus kena block. Sunnah ada sebab Hijaz pun melagukan lagu ni, Rabbani pun melagukan, tak boleh. Lagu dia kalau ada Ustaz Day ni boleh dia nyanyikan ni. Kejap Sunnah orang berjuang. Bukan yang ni. Macam mana ya sunnah orang berjuang? Tajuk dia sunnah orang berjuang je encik. Tapi keluar sunnah orang berjuang lirik. Okey. Baik. Sunnah orang berjuang. Sikit-sikit ya, saya bukan nak nasyid. Berjuang menempah susah, menanggung derita, melongkah fitnah. Itulah gelombang hidup samudera duka, seorang mujahid membela tauhid. Okey. Dia berkelana, dibelenggu, dia uzlah, menagih mehnah. Nampak tak tu? Sebenarnya, boleh juga sikit-sikit. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti. Tenang resah, silih berganti, inilah sunnah orang berjuang. Allah Akbar. Okey, yang ni ayatnya yang ni. Malamnya bagai rahib merintih sayu, dihiris dosa air mata.
Siangnya bagaikan singa di rimba, memerah keringat mencurah tenaga. Macam itulah ya, lebih kurang. Cuba cari nasyid sunnah orang berjuang. Kadang-kadang bila saya rasa down, mestilah ada rasa down, nama pun manusia. Ada rasa macam nak berhenti buat itu, buat ini kan. Saya buka lagu ni. Dengan staff pun sama. Ada banyak masalah, ada staff yang emosi dah, motivasi dah menurun. Bila kita duduk dalam dewan, kita pun dengarkan lagu ni. Sunnah orang berjuang. Sunnah orang berjuang. Siangnya seperti singa. Ya Allah, singa. Maksudnya aktif ni. Bergerak sana, bergerak sini, cari rezeki. Orang berjuang cari rezeki ni. Subhanallah. Singa tak boleh nak duduk diam. Kan? Tetapi malam umpama rahib. Merintih sayu. Ini jangan bayangkan rahib. Rahib ni maksudnya ahli ibadah. Yang merintih sayu. Yang banyak melakukan ibadah pada malam hari. Siang, Allah kata kamu carilah rezeki. Kamu pergilah melata di atas muka bumi ni. Kamu sibukkanlah dengan urusan kamu. Tapi bila malam hari, sibukkanlah dengan sebanyaknya amal ibadah. Berputuslah sekejap dengan dunia. Rehatkanlah tubuh badan. Dan bangunlah seawal mungkin untuk melakukan ibadah kepada ilahi. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tapi apabila manusia, bila siangnya lembek, tak larat, sebab dah tidur lewat malam tadi, kerja pun tidak fokus. Dah kenapa kau ni? Aku ngantuk, aku tidur lewat malam tadi, 2 pagi, 3 pagi. Dah kenapa? Terleka tengok cerita Korea tu. Hai, sedih pula. Pandai pula cerita dia. Lepas tu sambung sampai aku tengok pukul 3 pagi. Itu yang aku ngantuk ni. Astaghfirullahalazim. Istighfar. Padahal kesalahan itu dibuat sendiri. Lepas tu kerja macam mana? Kerja seadanya lah. Padahalnya apabila malam kita tidur lebih awal, kemudian kita bangkit lebih awal, kita dapat tidur yang berkualiti walaupun kuantiti tak banyak. Kan kajian dah dibuktikan. Tuan-puan carilah. Kajian ni Mak Saleh buat. Orang bukan Islam buat. Tapi Nabi, sunnah Nabi, habis isyak, Nabi akan terus tidur. Bahkan Nabi pernah sebut dalam hadis. Mafhum hadis ni Nabi sebut perkataan yang paling tercela ataupun perkataan yang paling buruk. Kata-kata yang paling buruk adalah mereka yang bercakap selepas isyak. Nanti kita cari hadis tu. Tapi mafhum tu, hadis ni seolahnya bukanlah nak kata berdosa apa, tapi Nabi tak suka. Orang yang selepas isyak masih lagi duk borak-borak, duk bercakap-cakap lagi. Sebab Nabi akan tidur seawal mungkin, melainkan ada urusan lah. Kan? Tidur seawal mungkin. Dan sebab apa? Kajian telah membuktikan siapa yang tidur selepas isyak, sehinggalah pukul 12 malam, contoh pukul 10 tidur, 10, 11, 12. 10 hingga 11, 11 hingga 12 kan. Tidur yang paling berkuantiti adalah dalam tempoh tidur antara isyak sehingga pukul 12 malam. 1 jam tidur pada waktu ini menyamai 3 jam tidur selepas 12 malam. Sebab itu ada di kalangan kita yang tidur pukul 12, bangun pukul 6, dapat 6 jam. Tapi bangun tak bermaya. Dah lah, aku rasa tak sihat lah. Aku rasa lemah badan lah. Aku rasa macam, mungkin aku tak cukup rehat. Sebenarnya, Allah telah menjadikan badan kita ini auto. Bila penat, ada prosesnya. Hilangkan penat. Tidur sebelum jam 12 ataupun jam 1 adalah tidur yang paling berkualiti, yang kalau tubuh badan tidur, dia shutdown terus semua. Semua jadi shutdown. Semua badan tu, dia boleh rehat fully. Mental rehat, emosi rehat, semua boleh rehat. Waktu tidur antara tempoh lepas isyak hingga ke 12 tu, 1 jam menyamai 3 jam. Namun, tidur selepas tengah malam, 3 jam menyamai 1 jam. Maksudnya walaupun tidur 6 jam, walaupun 7 jam, tetapi badan tu tidak dapat rehat optimum. Berkenaan dengan bab kualiti tidur, anda boleh Google search sendiri. Mereka ada pakar-pakar tidur ni yang letak alat kat kepala, alat tubuh badan, tengok kualiti tidur jam sekian, kualiti tidur jam sekian. Sebab apa ada beza tu tuan-puan dimati Allah sekalian? Masya Allah, bumi ini ada mengeluarkan gelombang yang berbeza setiap kali waktu berubah. Kenapa berubah? Kenapa berbeza? Sebab
sekitaran bulan, matahari, bumi, semuanya sedang berubah tempat. So, kan ada tenaga gelombang itu, gelombang ni, semua ini bila masuk jam 12, pukul 1, pukul 2 pagi, sebenarnya badan sudah bersedia untuk bangun kembali, untuk celak, untuk bangun kembali. Sebab itu perasan atau tidak, kalau kita tertidur awal lah lepas Isyak, pukul 9 dah tidur, sebab ngantuk sangat kita tidur. Kita pun terkejut pukul 1. Bila terkejut pukul 1 tu, kita boleh jadi segar. Dah segar lah. Subhanallah. Sebab badan sebenarnya sudah bersedia untuk bangkit kembali. Bila dah segar tu, kita boleh buat macam-macam. Dan perasan atau tidak, siapa yang bangun awal, contoh pukul 3 pagi ataupun pukul 4 pagi, dia dapat selesaikan banyak sangat urusannya. Dia boleh settle masak, boleh settle ngemas, boleh settle itu. Kalau buat kerja pun produktif sangat. Bila menulis pun produktif sangat. Mungkin hari pertama ngantuk lagi sebab baru cubaan bangun pukul 3. Ngantuk. Hari kedua, hari keempat, hari ke-30, hari ke-40, lama-lama pukul 3 pagi bila dia bangun je cergas. Dia pun dapat menulis, dia dapat ilham mencurah-curah, dapat siapkan ni. Tapi kita sudah terbiasa. Bila ada kerja yang bawa balik ke rumah, kita paksa diri buat sampai ngantuk sikit lagi. Kalau tak siap, aku tak lena tidur. Tapi cuba ubah. Tidur dulu. Bismillahi baca doa Bismillahi Allah Akbar. Bismikallahumma ahya wa amut. Baca 3 kul sambil zikir Fatimah tu, insya-Allah akan tertidur. Ustazah tak biasalah tidur awal pukul 9, 9.30. Tercuba tapi tak lena. Saya bagi tip, cuba zikir akan lenanya. Tapi kalau sambil tu sambil tengok Netflix ke, sambil tengok TV ke, sambil tengok insect, memang tak tidur. Kan? Dah ready dah atas katil tapi buka TikTok, memang tak tidur. Tapi cuba telefon tu letak jauh-jauh, jangan letak tepi bantal, nanti tinggi nak ambil. Letak tepi almari, letak kat bawah katil, letak bawah bantal, nanti rasa nak ambil. Letak jauh, kalau saya letak jauh, letak kat bilik lain, bukan bilik lain, tempat yang tak boleh dicapai lah. Satu lagi, gelombang telefon ni kan tak bagus. Malam tidur, jauhkanlah gelombang ni. Gelombang ni kan, puan-puan carilah, ini bukan fakta-fakta reka-reka nak sedapkan ceramah ni. Pakai gelombang. Telefon ni kan gelombangnya kuat. WhatsApp je, sampai. Hantar video je, sampai. Tak berapa saat saja. Gelombang ni bersimpan siu ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, dah dibuat kajian. Bila kanak-kanak sentiasa pegang phone, sistem imunisasi badan menurun. Antibody badan menurun. Orang dewasa pun sama. Kan? Sebab itu kadang kita kata, kenapalah Syed lemah ni? Tangan Syed pegang ni. Tapi kalau tangan Syed pegang Al-Quran, baru semalam saya baca ada seorang wanita ni, Allahu Akbar, hebatlah. Dia didik anak dengan Al-Quran. Saya baca penulisan Puan Husna Harun. Tuan-puan bolehlah follow. Saya memang follow beliau. Puan Husna Harun. Subhanallah, bagaimana dia membentuk keluarga Quranik. Jadi, dia dengan anak-anak ni pergi mana-mana memang biasa bawa Quran. Dan macam baluk, contohlah dalam kereta, okey kita tadabbur satu ayat, semua pun ada Quran kat tangan. Okey, ayat ni, baik, ayat ni Allah mengajarkan kita, Masya Allah, dah satu ayat je, lepas tu tutup. Lepas tu kan, contoh dia sampai satu tempat, okey, tadabbur sekejap, satu ayat lagi, kita nak berhenti makan ni, tengok jap satu ayat. Anak-anak pun okey, ayat sambungan tadi. Masya Allah, gini-gini. Lepas tu kadang-kadang dia kata, ya Allah, dia kata bila sentiasa melazimi tadabbur Al-Quran dengan suami, dengan anak-anak, kehidupannya, dunia parentingnya, dia kata Allah mudahkan. Dia juga pernah mengalami situasi apa? Cabaran parenting. Dia ada anak-anak. Berapa orang anak dia, saya tak ingat. Maksudnya, susah cabaran parenting ni dengan remaja zaman sekarang. Dia pun dah ada anak remaja. Tapi bila dia jumpa kaedah melazimi tadabbur, mewujudkan Quranik, suasana Quranik di dalam rumah tangga, dia kata parenting itu sangat dipermudahkan Allah dan dia happy. Daripada dulu dia ibu yang pemarah, ibu yang itu ini, ada je sebab yang nak menyebabkan marah anak. Tapi dia kata selepas dia mengubah, selalu tadabbur bukannya waktu tertentu, waktu maghrib je. Tak. Tadabbur tu diselangi antara waktu ke waktu. Walaupun pilih 1-2 ayat sahaja.
Dia kata subhanallah, saya dah jadi happy mom. Suami jadi happy dad. Cakap Mak Saleh lah pula kan. Jadi ibu bapa yang happy dan parenting mendidik anak dimudahkan Allah. Tuan-puan sekalian, kita contoh tegur anak kan. Ya Allah, lepas makan tu basuhlah tangan elok-elok, dan tangan tu biarlah, contoh kan saya tengok anak lelaki saya lah. Budak-budak kan nak cepat. Dia basuh tangan, lepas tu dia pun terus jalan. Kita pesan banyak kali. Bila dah basuh tangan, renjis dulu tangan itu di dalam sinki. Macam itulah kawan-kawannya. Ni, jangan lepas basuh terus mencicir-cicir air. Saya kata lap air yang mencicir tu. Saya rasa dah ulang banyak kali. Subhanallah. Mungkinnya bila kita melazimi tadabbur Al-Quran ni, apa yang berlaku? Rumah kita dilimpahkan rahmah. Maka pesanan kita pada anak, walaupun sekali, dia akan ingat dan dia ada kemampuan untuk beramal. Maksudnya, bila dah anak terbiasa dengan Quran, kita juga terbiasa dengan Quran, hati itu mudah menerima teguran dan nasihat, dan maka perbuatan kita akan dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ni kita rasa kita yang didik anak. Kita susah payah didik anak. Tanpa mohon pertolongan Allah. Akhirnya Allah lepaskan kita. Kau tak pernah minta tolong Allah kan? Kau rasa kau boleh uruskan sendiri anak kan? Kau bijak, kau belajar sampai nisti kan? Parenting barat, parenting itu kamu buat kan? Okay. Allah pun melepaskan kita. Datang ujian itu, ujian ni kita marah, kita merungut, kita hilang sabar. Tapi apabila kita menggunakan parenting by Rasulullah, Rasulullah melazimi Al-Quran dan rumah tangga. Sampai Nabi kata, sesungguhnya rumah yang tidak bacakan Al-Quran, keluar rumah itu seperti mana kubur. Rumah itu seperti mana kubur. Kubur itu gersang, sunyi, sepi, gelap. Siapa dia duduk di dalam kubur, susah hati, resah gelisah. Macam itulah rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Resah gelisah. Rumah walaupun besar rasa sempit. Rumah walaupun indah, tetapi dalam musibah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. So, kita mungkin kena cari Al-Quran yang mudah dibawa di tangan. Quran kecil sikit. Sekejap dengan suami, on the way nak pergi kerja. Ataupun, on the way ni, okay bang, baca satu ayat ni, sambungan. Semalam kita berhenti setakat ni. Satu lagi ayat. Masya Allah. Sedang-sedang je. Jangan terus semangat hari ni kan. Bang, kita tadabbur satu muka surat ya. Itu yang jadi seminggu dah tak tadabbur tu. Dia terus nak ambil berat. Mulalah satu-satu ayat. Lama-lama akan rasa ia seperti makanan. Bahkan kita lebih perlu kepada Al-Quran lebih daripada makanan. Kita akan rasa memerlukan Al-Quran lebih daripada makanan. Adakah orang terlupa makan? Ada. Kita pernah sampai malam nak tidur, ya Allah bang, hari ni terlupa makan lah. Terlupa betul, langsung tak makan. Saya terlupa. Tak logik langsung. Sebab makanan itu keperluan kepada fizikal. Kenapa kita tak boleh rasa begitu terhadap Al-Quran? Kenapa kita boleh selalu terlepas dan terlupa untuk membaca walaupun satu ayat Al-Quran? Ustazah dah baca kan? Masa solat tu kan baca Al-Quran. Itu solat kerana wajib. Kalau tak wajib, kalau solat itu pilihan, boleh jadi kita tak solat. Kita membaca dalam keadaan dipaksa oleh Allah. Tapi membaca Al-Quran yang bukan kerana wajib, itu adalah satu bentuk kehambaan, kecintaan, kasih sayang kita dengan Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Sekadar itu muslimin-muslimat perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat hidayah daripada Allah, taufik, kesungguhan, kemampuan untuk mengikut hidayah, dan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan silalah laksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah dan penerus perjuangan Rasulullah dibuktikan dengan undi pada hari Sabtu ini. Tuan-puan sekalian, saya suka ingatkan diri saya dan sahabat-sahabat semua. Undi kita bukan untuk pemimpin tu, bukan untuk parti tu, tapi undi kita adalah untuk agama Allah. Sekiranya kerana manusia yang jadi calon ataupun kerana parti yang diwakili oleh calon, manusia boleh berubah, parti boleh berubah. Saya sebutkan begini ya, benda ni kita boleh tengok selalu berubah-ubah. Boleh jadi calon di tempat kita tu bukan calon yang kita suka, bukan favourite. Boleh jadi kita tak ikhlas nak mengundi. Tetapi apabila kita mengundi untuk agama Allah, kita memilih pemimpin yang mewakili daripada kumpulan yang sentiasa berani menyebutkan tentang kedaulatan Islam,
berani mempertahankan agama Allah walaupun dibenci oleh kaum musyrikin, walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh orang musyrik, walaupun tak dapat dana daripada orang bukan Islam, walaupun tidak disokong, tetapi dia tetap berani menyebutkan bahawa Islam agama rahmah, Islam memimpin dan sebagainya. Maka muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita mengundi itu adalah sebagai tanda cinta kita kepada Islam, cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Sebab itu nilai undi kita besar. Kalau dinilai kepada manusia yang kita undi ataupun parti, dia kecil. Parti dan manusia Allah tak pandang. Tapi bila hati kita, ya Allah undi aku ini untuk agamamu, Allah pandang dan undi itu sangat besar. Walaupun tak menang. Walaupun tak menang. Kita undi tak menang. Kita kata, ya Allah, ruginya. Balik susah payah jauh-jauh belanja sampai 400-500 tapi tak menang. Tak. Bagi orang yang beriman, orang Islam, yang dia tahu apa yang dia buat, undi yang dibuat adalah bukan untuk kemenangan di dunia, tetapi supaya dia menang di hadapan Allah kelak bila Allah tanya, apa yang kamu buat untuk mempertahankan agama, untuk berada di tempat tertinggi? Kita ada jawapan. Kita tak perlu susah payah macam wakil rakyat. Kita tak perlu susah payah macam orang yang bekerja untuk politik, untuk sistem pemerintahan. Kita hanya turun menjalankan tanggungjawab dan belanjakan sedikit harta kita. Belanjakan sedikit harta kita. Duit minyak, duit tol, semua tu. Semua itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jangan tersilap memilih kumpulan yang bersekutu dengan yang bukan Islam, tetapi terlihat jelas bahawasanya dia menentang Islam. Sebab ada dua golongan lah kumpulan yang kita tengok. Orang non-Muslim, ada yang tunduk kepada Islam, yang mengiktiraf Islam sebagai agama rahmah, tapi ada sebahagian non-Muslim walaupun di negara kita melihat dan jelas menunjukkan penentangan terhadap undang-undang Islam. Kita bukan nak buat undang-undang hudud lagi, tapi undang-undang Islam untuk orang Islam pun ditentang. Jadi jelas di situ kita boleh buat pilihan dan perbezaan. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, terima kasih, mohon maaf salah dan silap. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Tuan-puan sekalian, saya nak mengajak kepada sesiapa yang ingin menunaikan umrah, tapi ada tak poster tu? Poster umrah. Tim umrah ni duk minta saya iklan umrah, tapi posternya tak dihantar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Berapa hari bulan ya? 25 dan 27. Okey. Tuan-puan sekalian, pada 27 Disember. 27 Disember. Yang ni ada. Masya Allah. Okey, 27 Disember. Pada 27 Disember 2022 hingga 7 Januari 2023. Umrah bersama dengan kami iaitu Hijrah Travel Tourism. Hijrah Travel and Tourism. Harga bermula 8,490. 8,490. Ada kekosongan lebih kurang 20 seat sahaja lagi. 20 seat sahaja lagi. InsyaAllah, umrah ini akan dibimbing secara langsung oleh saya sendiri bersama mutawif kami. Siapa yang ingin menunaikan umrah bersama dengan saya, bersama dengan tim kami, hubungi 011 5686 011 5686 6167. Saya ulangi 011 5686 6167 atau 0115686623. Encik terbalik ni encik. Kena pusing kot ya. Ke tak apa? Tak apalah, tak apa. Saya sebutkan nombor tu 011568666167 atau 011568666207. Ini adalah umrah yang terdekat, iaitu pada 27 Disember 2022. 27 Disember 2022.
hingga 7 Januari 2023. Ustazah, kenapa tak buat cuti sekolah? Tuan-puan sekalian, flight seluruh dunia menumpukan ke Qatar bang. Sebab bila mereka menyediakan perjalanan ke Qatar untuk World Cup, kan, World Cup, Football World Cup, jadi mereka kenakan tiket yang berganda pun orang akan beli. Tiket sampai pergi balik 20,000 ke, pergi balik 30,000, 40,000 pun. Akhirnya banyak airlines bagi tumpuan kepada Qatar untuk World Cup. Jadi seat untuk bulan 12 memang sangat-sangat terhad. Sebab itu kita tengok banyaknya flight yang ada adalah selepas World Cup. Begitu juga yang berlaku kepada syarikat travel kita. Dan tuan-puan boleh saja hubungi nombor yang tertera untuk perancangan umrah pada tahun hadapan. Nanti tim kami akan buatkan pengumuman tarikh-tarikh umrah pada tahun hadapan. Ada juga umrah bulan Ramadan, ada umrah sekian-sekian. Jadi kita tak buat kerap setahun dalam 6 kali umrah macam tu lah. Sebab saya sendiri akan bersama-sama dengan jemaah untuk membimbing umrah mencari mardatillah. Umrah dengan pengisian-pengisian rohani, dengan bimbingan rohani. Jadi alhamdulillah syarikat kami telah pun dapat motek, dapat lesen umrah dan kita beroperasi secara legal, diiktiraf oleh motek. Jadi alhamdulillah muslimin-muslimat, kita menjemput, mungkin ada anak-anak nak bagi hadiah pada ibu ayah, walaupun dah tua kami akan santuni walaupun warga emas. Mungkin kata Ustazah tak kena tu, tak cuti sekolah, bagilah hadiah. Dan mungkin ada yang nak infak umrah, boleh berhubung dengan kami. Ustazah, saya dah umrah 10 kali. Untuk kali ni saya nak menaja. Ustazah bolehlah ajak ataupun taja mana-mana jemaah. Tuan-puan sekalian, kita ada senarai asnaf yang soleh-solehah, yang sangat bagus. Kita ada mu'alaf yang asnaf yang kita rasa nak bagi. Jadi tuan-puan sekalian, kami memang dah selalu bagi umrah percuma kepada asnaf, kepada sekian-sekian. Sebab itu syarikat umrah kami selalu ngam-ngam, dah banyak kali tak dapat untung pun. Sebab kita bagi umrah percuma kepada mereka yang kita pilih. Tuan-puan sekalian, 20 seat ni boleh jadi ada yang nak taja umrah. Subhanallah, setiap kali orang yang ditaja itu buat ibadah, solatnya, baca Qurannya, iktikafnya, zikirnya, anda dapat pahala mengalir tanpa henti. Boleh jadi orang yang anda taja tu sebab kali pertama dia pergi, dia punya ibadah tu sangat hebat. Jadi kepada yang berkemampuan dan telah kerap pun pergi umrah, saya sarankan berilah tajaan. Kalaupun tak banyak, Ustazah 8,000 lebih tu saya tak mampu, saya nak taja separuh. Nanti mungkin ada orang bagi separuh lagi. Kita pun cukup jumlah, kita pun taja seorang. Ustazah, kenapa macam mahal 8,000 lebih? Tuan-puan sekalian, tiket flight naik berganda-ganda. Bayangkan tiket flight saja 4,000 lebih. Campur dengan hotel, makan minum, campur dengan kos pengangkutan. Sebenarnya sekarang banyak travel umrah. Kadang tu ngam-ngam je, kadang jatuh rugi, kadang tak ada untung. Wallahualam, tengok kedekatan jauh atau dekat dan nilai hotel tersebut. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah kepada siapa yang nak bersama ada 20 lagi kekosongan. Ambil dulu nombor telefon ni mungkin untuk plan umrah pada tahun hadapan. Kita akan wawarkan, kita akan keluarkan waktu terdekat tarikh umrah pada tahun 2023. Tapi ada waktu terdekat masih kosong 20 seat, iaitu 27 Disember sehingga 7 Januari. Sila hubungi 011-5686-6167 ataupun 011-5866-203. Masya Allah, sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa dah baca tadi. Tuan-puan sekalian, ada yang kata Ustazah nak rasa tinggi nak pergi umrah dengan Ustazah, nak pergi dengan Ustazah tapi belum rezeki. Pertama ya tuan-puan sekalian, saya nak cerita malam tadi ada hamba Allah ni. Hamba Allah ni, kalau tuan-puan tahu Kasih Zita yang selalu saya sebut juga tu, malam tadi jumpa dia dalam majlis ilmu malam tadi. Dia datang ke KL malam tadi dengan anak. Dia kata, Ustazah, saya datang malam ni daripada Penang ni. Sebenarnya kawan saya Begum. Kawannya nama Begum, seorang mungkin mu'alaf India. Tak sebab nama Begum kan, mu'alaf India.
Dia yang taja saya untuk datang majlis malam ni. Dia bagi duit minyak, saya tidur rumah dia bagi belanja. Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu dia bagi tahu satu berita. Dia kata, Ustazah, saya tak tahu siapa, saya tak kenal pun orang tu, dan tak friend pun dalam FB, tapi beliau menaja saya untuk pergi umrah percuma dengan Ustazah. Kasih Zita yang saya sebutkan ini wanita ibu tunggal 7 orang anak, membesarkan dan menanggung keperluan 7 orang anak sendirian dalam situasi bekas suami kurang bertanggungjawab. Kita sebut begitu, banyak yang diuji begitu ya. Tetapi rizkinya tak pernah putus. Dia suka hadir majlis ilmu. Memang betul Nabi sebut kan, orang yang suka menuntut ilmu, Allah akan lapangkan rizki. Orang yang suka hadir majlis ilmu, Allah lapangkan rizki. Maksudnya beliau dalam keadaan tak ada simpanan, tak ada duit, tapi Allah memilihnya. Ada pihak dan dia kata tak kenal dan dia tak tahu sampai sudah siapa orang ni, tapi orang ni dah daftarkan dia, semua dah siap dah, visa semua dah siap, tunggu nak bertolak bersama-sama je. Dia kata tunggu nak bertolak dengan Ustazah je. Masya Allah, saya kata walaupun mungkin hari tu rasa sedih kan, Kak Kasih ni tak dapat kita ada buat kontes dapat umrah percuma dengan Ustazah Asma hari tu kan, namanya tak naik kan, dia memang rasa sedih, rasa berduka. Tapi dia memenangi hadiah percutian. Dia kata rizki Allah, percutian saya dapat dengan Ustazah, umrah saya dapat. Saya nak sarankan apa tuan-puan sekalian, umrah ni ataupun haji ni memang rizki daripada Allah. Ramai orang kaya, duit banyak, sihat tubuh badan, tapi tak pernah tunai umrah. Ramai orang sakit, duit ada tak dapat. Ramai orang duit tak ada, sihat pun tak dapat. Banyak sebab lah, muslimin-muslimat. Tapi jangan rasa sebab kita tak bagus Allah tak pilih. Jangan rasa down macam tu. Saya jumpa ramai makcik-makcik, dia kata Ustazah, makcik orang susah tapi nak pergi umrah. Saya kata makcik, bermula pada hari ni makcik sediakan tabung umrah. Tabung, tak payah beli khas, ambil je tabung-tabung kuih, lepas tu letaklah plastik ataupun letak kertas biar berpusing, tulis tabung umrah. Makcik masuk je berapa, ada 5% masuk, ada duit shilling masuk, hari tu boleh masuk RM2 masuk. Sebab setiap kali makcik akan masuk, makcik akan doa kan, ada harapan untuk pergi umrah. Wallahualam tuan-puan sekalian, asbab perbuatan tersebut, ramai mana yang jumpa saya kata Ustazah, makcik baru sebulan simpan, baru 2 bulan, dalam tu baru je RM10 Ustazah, tapi syukur, tak tahu siapa, tapi makcik ditaja untuk pergi umrah. Pertama, doa. Kedua, Allah lihat kita dah ada usaha. Simpan duit walaupun sikit, usaha tu. Sebab kita ni banyak di peringkat naknya, teringinnya, nak saya berhajat nak ni. Mulut je cakap, usaha mana? Allah melihat doa, Allah melihat apa kita sebut, dan Allah melihat tindakan. So tindakan dah mula menyimpan, boleh jadi insya-Allah. Walaupun simpanan tu jauh lagi nak cukup, tapi Allah akan mencukupkan. Sebab Allah melihat kesungguhan kita yang disusuli dengan usaha. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada hamba Allah ni yang ditaja, yang makcik-makcik orang asnaf fakir miskin ni, yang tak tahu siapa taja. Dia kata Ustazah pernah dengar ceramah Ustazah suruh letak gambar Kaabah. Sebab saya dengar daripada cerita yang benar-benar, saya cerita balik je pengalaman dia orang, macam mana ya Allah bawa mereka ni umrah percuma. Gambar Kaabah tu Masya Allah diletakkan sama ada di tempat solat ataupun di ruang rumah, dan setiap kali tu nampak Kaabah, ya Allah sampaikanlah aku di hadapan Kaabahmu ya Allah, sampaikanlah aku di tanah sucimu untuk menunaikan umrah untuk ziarah Rasulullah. Dan ada seorang yang saya selalu cerita, tiap tahun dia ditaja umrah, dia ibu tunggal, orang susah, suami tak bertanggungjawab. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, apa yang berlaku pada dirinya, dia buat apa? Setiap kali lepas solat, lepas zikir-zikir, antara amalan dia adalah dia akan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dengan hati dan dengan dalam fikiran menggambarkan dia berada di hadapan Kaabah. Masya Allah, itu rahsia dia. Bila saya tanya, akak orang susah, motor je ada, dengan ibu tunggal, kerja pula cleaner, macam mana akak dapat pergi umrah tiap tahun? Ustazah, semuanya percuma. Saya tak tahu Ustazah, tetapi tahun depan pun dah ada orang nak taja. Tahun akan datang pun dah ada orang nak taja. Itulah amalan saya. Lepas solat, saya baca talbiyah. Allah tahu saya memang nak sangat. Seronok Ustazah, itulah hiburan hati saya.
yang mana susah payah penat saya besarkan anak seorang-seorang, kerja yang orang tak pandang, orang kadang hina, tetapi Allah berikan kemuliaan setiap tahun boleh pergi menunaikan umrah percuma. Subhanallah, itu sedikit perkongsian lah. Kau nak kongsi banyak lagi keajaiban tetamu Allah yang pergi tanpa kemampuan diri, tetapi Allah memampukannya melalui orang-orang perantaraan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih semua. Sekali lagi, I love you all so much. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.